Kita akan meneruskan pengajian kitab Akidah Salaf kita yang kita masuk kepada pembahasan tafwid. Jadi kita dah jelaskan pada semalam tentang pertikaian apakah a'lam wa ahkam dan lain-lain. Sekarang kita menjelaskan tentang tafwid. Kita dah tahu kan, mereka menolak tafwid dan mereka kata ulama salaf tidak tafwid. So sekarang kita nak bahas tentang tafwid. So sebagaimana yang nanti akan dijelaskan bahawa madhab tafwid berlaku pada sifat-sifat Allah yang mutasyabihat atau dipanggil dengan khabariyah seperti yad, ain, wajah, nuzul, istiwa dan lain-lain. Definisi tafwid adalah raddul ma'na al-qat'i di ayatis sifati allati yufhamu minha at-tajsimu wa tashbihu ila Allah ta'ala ma'al i'tiqadi bi annahu laysa kamitslihi syai'un. Jadi maksud tafwid adalah mengembalikan makna yang pasti kepada pasti ayat-ayat bagi ayat-ayat sifat tadi, yang mana ayat tadi memiliki atau dapat difahami daripadanya makna tajsim ataupun tashbih terhadap makhluk. Ilallahi kepada Allah. Jadi ada tajsim atau mana-mana ayat ataupun hadis yang zahirnya memiliki makna tashbih atau tajsim terhadap Allah, maka mengembalikan makna tersebut ma'al i'tiqadi, maksud kembali kepada Allah lah, ilallahi kembali kepada Allah. Jadi ila tersebut huruf jar yang ta'alluq dia kepada rad. Ma'al i'tiqadi beserta dia beriktikad bi annahu laisa kamitsli syai'un, iaitu tidak ada yang sama dengan makhluk sama sekali. Maksudnya Allah SWT tidak ada yang makhluk yang menyamainya sama sekali. Jadi dia kena i'tiqad tanzih. Ini yang dimaksud atau definisi daripada tafwid. Atau definisi lain adalah seperti yang disebut oleh Syekh Mustafa Hamdu Alian Al-Hambali, al-imanu bima warada ma'a sarfil lafzi al-muhimi an zahirihi waraddil ilmi bil muradi ila Allah. Iaitu beriman dengan apa yang telah datang, iaitu apa yang telah sampai kepada kita daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Lepas tu, ma'asar fil lafzi al-muhimi an zahirihi. Jadi dialihkan lafaz yang zahirnya dapat memberi makna, memberi waham, memberi persangkaan akan terjadinya tashbih, tapi dialihkan kepada mana? Raddil ilmi bil muradi ila Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah apa maknanya. Itu yang dimaksud. Ini mungkin ada yang tanya, Ustaz, ini definisi dia definisi orang-orang moden. Kita nak definisi ulama. Ulama dulu. Boleh buka nanti dalam ni dia ada nukil pendapat-pendapat ulama dari mula yang awal sampai yang akhir. Termasuk daripadanya adalah, kalau yang untuk pelajar-pelajar yang ingin tahu definisi dia yang mudah, buka sahaja dalam syarah kepada kitab Jawharut Tauhid. Contoh dia adalah kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhfatul Murid karangan Imam Al-Bajuri, daripada bait kullun nasin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Kat situ dah jelaskan. So dari definisi atas dapat dibuat kesimpulan bahawa tauhid adalah terdiri dari menetapkan apa yang datang daripada Allah. Berarti beriman itu datang daripada Allah. Ya. Mengembalikan, ini. Mengembalikan dan menyerahkan kepada Allah terhadap maksud sifat-sifat Allah yang zahirnya memberikan pengertian tashbih. Kita kembalikan kepada Allah. Itu yang dia kata. Inna lillahi yadan, na'am. Ma huwal yad? Ma hiyal yad? Wallahu a'lam. Ini apa? Kita narudduha ila Allah Subhanahu wa taala. Menafikan makna zahir yang memberikan faham tashbih seperti menafikan makna anggota badan atau organ tubuh dalam kalimat yadullah, wajhullah dan lain-lain. Menurut Dr. Suhaib Saqar dalam At-Tajsim fil Fikr Islami, tafwid dibenarkan jika menetapi syarat-syarat berikut ini. 1. Menyucikan Allah tanzih dari sifat-sifat makhluk. 2. Membenarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih bahawa itu benar sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Pengakuan lemah mengetahui zat Allah dan meliputi sifat-sifatnya. Diam sebagaimana ulama salaf serta tidak menyoalnya dan tidak pula membahasnya.
diam. Okay. Lalu tidak mentasrif, iaitu merubah, mensarf, mentasrif atau merubah lafaz-lafaz yang datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak mentafsirkannya dengan bahasa lain. Okey. Ucapan salaf tentang tafwid. Metodologi untuk mengetahui bahawa akidah salaf yang tafwid adalah dengan meneliti ucapan-ucapan ulama salaf dan kemudian memahami ucapan-ucapan ulama setelahnya dari kalangan ahli hadis atau ahli fiqh dan ahli tafsir terhadap akidah salaf. Dan tidak ada keraguan sama sekali bahawa ucapan mereka lebih kuat daripada ucapan-ucapan pemikiran-pemikiran kontemporari. Dari ucapan para ulama pakai jenis, ini boleh baca sendirilah. Boleh baca terus. Lalu dan berikut ini adalah ucapan-ucapan ulama salaf yang mengisyaratkan kuat tafwid. Satu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, boleh buka dalam kitab Lum'ah I'tiqad karangan Ibnu Qudamah, dia menukilkan amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi alal muradi rasulillah. Aku beriman dengan Allah dan dengan apa yang datang daripada Allah ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah, dan aku beriman dengan Rasulullah dengan apa yang datang daripada Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Okey. Lalu disebut lagi iaitu alimu, iaitu ulama salaf mengetahui annal mutakallima, bahawa sesungguhnya orang yang bercakap bihi sadiqun, adalah jujur, benar. La syakka fi sidqihi, yang tidak ada keraguan dalam kebenarannya. Fasaddaquhu, maka benarkanlah. Maksudnya mereka membenarkannya. Ulama salaf membenarkannya. Walam ya'lamu haqiqata ma'naha, dan mereka tidak mengetahui hakikat maknanya. Fasakatu, dan mereka itu pun diam. Amma lam ya'lamuhu, pada perkara yang mereka tidak atau belum mengetahuinya. Okay. Itu kalam Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu jangan tertipu dengan tesis-tesis PhD atau master yang kononnya nak membuka akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi sebenarnya dialihkan kepada makna yang batil. Ini kita kena hati-hati. So Imam Asy-Syafi'i, akidah dia tidak sama dengan apa yang dipercayai oleh golongan Wahabi pada hari ini. Itu berbeza. Okay. Dan yang kedua, boleh juga menukil akidah Imam Syafi'i seperti apa. Banyak ulama yang meriwayatkannya, beberapa. Contohnya seperti yang tersebut di dalam karangan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ahmad bin Idris kalau tak salah. Dia karang kitab tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, boleh nukil di situ. Okey. Dan ada manuskrip tentang akidah Imam Syafi'i yang diambil dari beberapa syair Imam Asy-Syafi'i, yang mana manuskrip tersebut tersimpan di perpustakaan Khizan Hasaniyah di Morocco. Itu saya dah pernah tengok, dan akidah dia adalah akidah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa man takallama fi ma'naha ibtada. Imam Ahmad yang kedua, iaitu meninggal tahun 241. Barang siapa yang membicarakan dalam maknanya ibtada'a, maka dia membuat bid'ah. Okey. Hadhil ahadisu nu'minu biha wa nusaddiqu la kaifa wala makna. Iaitu apa? Hadis-hadis ini kita beriman dengannya. Beriman dengannya dan membenarkan dia dengan tanpa apa? Tanpa ada kaif dan apa? Makna, tanpa ada makna. Wa li anna qaulahum amanna bihi yadullu ala nau'i tafwidin wa taslimin li syai'in lam yaqifu ala maknahu. Kerana ucapan ulama salaf, amanna, aku beriman dengannya, ya dulu menunjukkan ala nau'i tafwidin, iaitu memberi makna jenis daripada tafwid, wa taslimin, dan menyerahkan li syai'in, pada sesuatu, lam yaqifu ala maknahu, pada perkara yang mereka tidak memahami maknanya. Okey. Jelas. Ini adalah contoh-contoh ibarat ulama-ulama salaf sendiri
yang jelas-jelas menunjukkan erti tafwid. Berarti apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah tafwid. Okay. Lalu wali anna qaulahum ini dah. Maaf. Okay. Lalu Syekh Sulaiman Al-Thufi Al-Hambali dalam syarah Mukhtasar Ar-Rawdah. Apa dia kata? Inna qaular rasikhina. Ini kalam yang dinisbahkan kepada Ahmad bin Hanbal. Inna qaular rasikhina fil ilmi amanna bihi yadullu ala tafwid. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Kami beriman dengannya menunjukkan ala tafwid pada tafwid minhum dari mereka. Wa taslimin dan menyerahkan lima lam yaqifu ala haqiqatil muradi pada perkara yang belum difahami hakikat maksud wa huwa min qabilil iman, iaitu dari sisi iman bil ghaibi, beriman dengan perkara yang ghaib, alladhi madaha alaihi ahluhu, yang mana ahlinya telah memuji padanya. Yadullu dalalatan qawiyatan, yang menunjukkan dengan penunjukan dalalah yang kuat ala tafwid pada makna tafwid di muradillahi pada apa yang dikehendaki oleh Allah Taala minhu datang daripadanya. Boleh buka kitab tersebut. Okey. Yang ketiga Al-Imam yakni Sufyan bin Uyainah, salah seorang daripada golongan tabi'in atau tabi'in. Kullu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi fatafsiruhu tilawatuhu wasukutu anhu. Semua yang Allah sifatkan kepada dirinya, iaitu di dalam kitabnya, iaitu Al-Quran, maka tafsirnya adalah bacaannya dan diam. Itu maksudnya. Okey. Boleh dijelaskan lagi, Imam Baihaqi menjelaskan dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah lil Baihaqi. Sebab itu kalau nak mengkaji mazhab salaf yang sebenar adalah kitab Al-I'tiqad, yang saya dengar katanya ada sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Tapi dia memang dah diterjemah dalam bahasa Inggeris, itu yang saya yakin secara pasti kerana saya ada. So bagi yang tak reti bahasa Arab nak baca yang bahasa Inggeris ada. Beli dekat Singapore ada, nama dia kedai, nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Wardah Bookstore. Kalau di Malaysia boleh rujuk dengan Nur Inai Bookstore yang ada di Hartamas. Itu boleh beli di sana untuk mendapatkan terjemahannya. Kalau yang boleh Arab, beli dengan Darut Taqwa. Saya beli dengan Darut Taqwa. Itu tahqiq yang terbaik. So apa Imam Baihaqi riwayatkan atau kata wa innama arada bihi wallahu alam fi ma tafsiruhu yuaddi ila takyifin wa takyifihi wa takyifuhu yaqtadi tashbihahu lahu bi khalqihi fi awsafil khudus. Wa takyifuhu yaqtadi. Maksud dia apa? Dan beliau menghendaki dengan ucapannya diam adalah maha tahu Allah dalam perkara yang mentafsirkannya akan mendatangkan pada takyif. Dan mentakyifkan sifat Allah boleh mentashbihkan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifat hadis baru atau makhluk. Berarti takyif. Berarti dia kena diam. Tak tahulah maknanya. Allah serahkan kepada Allah. Okey. Yang keempat, Imam At-Tirmizi meninggal tahun 279. Dalam sunan dia, Al-madhhabu fi hadha inda ahli al-ilmi min al-a'immati misli Sufyan as-Sawri wal Malikin wa Ibn al-Mubarak wa Ibn Uyainah wa Waqi' wa ghairihim annahum qalu narwi hadhihi al-ahaditha kama ja'at wa nu'minu biha wa la yuqalu kaif wala nufassiru wala natawahhamu. Madhab dalam ini menurut para ahli ilmu dari para imam seperti Sufyan as-Sawri, Malik, Ibnu Mubarak, Ibnu Uyainah, Waqi' dan yang lain, bahawa mereka berkata, kami meriwayatkan hadis-hadis ini sebagaimana datangnya
kami beriman dengannya dan tidak dikatakan kaif. Tak boleh dikatakan kaif. Tidak kami mentafsirkan dan tidak pula kami salah faham. Jadi tak ada dia nak tafsirkan sampai tak ada terjadi salah faham. Okey. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam meninggal tahun 224 Hijriah. Hadhil ahadisu. Ahadisu. Hadis-hadis ini indana haqqun. Hadis-hadis ini menurut kami haqqun Allah yang benar. Yarwiha as-thiqatu, yang telah meriwayatkannya ulama-ulama yang thiqat. Ba'duhum an ba'din, dari setengah daripada mereka dari setengah yang lain. Illa anna, kecuali kami, idza su'ilna, ketika kami dipertanyakan an tafsiriha, tentang tafsirnya, qulna, kami menjawab, ma adrakna ahadan yufassiru minha syai'a. Kami tidak menemukan seorang pun yang mentafsirkannya sesuatu pun. Wa nahnu la nufassiru minha, dan kami tidak menafsirkan daripadanya syai'an, sesuatu pun. Nusaddiqu biha wa naskutu. Kami membenarkannya, naskutu, kami pun diam, berhenti. Naskutu, diam. So tak perlu nak kata dia jisim tapi tidak seperti jisim. Tak ada masalah jisim. Dan lain-lain. Innama kariha malikun ayyatahaddasa bitilkal ahadithi li'anna fiha haddan wa sifatan wa tashbihan wan najatu fi hadzal intiha ila ma qala Allah azza wa jalla wa wasafa bihi nafsuhu. Iaitu apa? Imam Malik hanya tidak suka untuk membicarakan hadis-hadis tersebut kerana sesungguhnya di dalam hadis-hadis tersebut terdapat apa? Iaitu had, iaitu batasan bagi Allah. Wasifatan, dan sifat, wa tashbihan, dan menyamakan. Wan najatu, menyamakan Allah lah dengan makhluk. Sifat tashbih tadi. Wan najatu fi hadzal intiha. Adapun yang selamat dalam masalah ini ila ma qala Allah azza wa jalla, pada apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT. Wa wasafa bihi nafsuhu, dan pada apa yang Allah SWT telah menyifatkan zatnya sendiri. Okey. Ini boleh buka dalam kitab At-Tamhid li Ibni Abdul Bar. Okey. Sekarang nusus yang menjadi dalil tafwid. Apakah dalil kita tafwid? Jadi, Ustaz, kalau takwil, dia kena ada qawaid lughawiyah yang menuntut untuk dia takwil. Kita dah bahas, itu tak payah bahas lah, sebab kita bahas akidah salaf. Tapi nanti takwil kita akan bahas di belakang. Tapi tafwid, so apa dalil yang dipegang oleh ulama untuk melakukan tafwid? Dalil pertama, dalil Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Okey. Lalu Imam Ar-Razi berkata, jadi syarah dia ni adik-adik boleh bacalah kat situ. Boleh baca sendiri. Okey. Lalu apa dia kata? Ihtajja Imam Fakhruddin Ar-Razi, ihtajja, iaitu menjadikan hujjah ulama tauhid qadiman wa hadithan bi hadhihi al-ayati, dengan ayat-ayat ini fi nafi kaunihi ta'ala jisman, dalam menafikan adanya zat Allah SWT itu jisim, murakkaban, yang tersusun minal a'dha'i, daripada anggota, wal ajza'i, dan juz-juz, bahagian-bahagian, wa hasilan, dan yang hasil fil makani, pada tempat, wal jihati, dan arah. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kana jisman, kalaulah ia jisim, la kana mislan, nescaya dia mesti ada persamaan atau masalan. Lisairil ajsami, bagi sekalian jisim, fayalzamu, maka wajiblah terjadinya husulul amsal, iaitu hasilnya suatu persamaan yang menyerupai, wal ashbah, dan yang menyamai, lahu, bagi Allah SWT, wa dzalika batil, dan perkara ini batil. Dalil yang kedua, qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Jadi ini menunjukkan apa? Titik petunjuk dari ayat ini bahawa Allah adalah satu, baik zat atau sifatnya, dan tidak boleh ada yang menyekutuinya di dalam sifatnya. Ini yang dipanggil dalam mazhab Asy'ariyah dipanggil dengan nafyul kam munfasil fi sifat.
dan nafyul kam munfasil fil zat. Ini kena pegang. Itu dalil dia. Dalil wahdaniyah. Dalil wahdaniyah itu juga sebagai dalil untuk menafikan mukhalafatul iaitu menafikan mumasalatul hawadisi. Berarti menetapkan sifat mukhalafatul hawadisi. Dalil ketiga, Allahus Samad, iaitu Allah adalah zat yang diperlukan oleh semua makhluk. Ini menunjukkan kalau makhluk ini ada persamaan dengan Allah, nescaya dia istighna. Maksud dia makhluk ini tidak berhajat kepada Allah. Padahal iaitu sekalian makhluk yaftaqiru ilallah, iaitu berhajat kepada Allah. Wallahu mustaghnin an kulli ma siwa. Dan Allah SWT Maha Kaya, tidak berhajat pada selainnya. Ni. Dalil yang keempat. Yang kedua tadi, yang dalil ketiga tadi boleh juga disyarahkan dengan segi samad dengan makna lughawiyah yang boleh adik-adik baca. Wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Iaitu Allah ni Maha Kaya, wa antumul fuqara, dan kalian semua ini adalah yang berhajat kepadanya. Imam Fakhruddin Ar-Razi mensyarahkan ini. Lau kana murakkaban, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tersusun minal ajza'i, dari beberapa juz, wal ab'adi, iaitu dan iaitu beberapa ab'ad, bahagian-bahagian, lakana muhtajan, nescaya dia itu yang berhajat, ilaiha, padanya, pada juz-juz tadi. Wa dzalika yamna'u, perkara tersebut mencegah min kaunihi ghaniyan, adanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, alal itlaqi, secara mutlak. Fasabata bihadhil wujuhi, maka tetaplah dengan jalan ini, annal qaula, bahawa ucapan atau qaul, bi isbatil awda'i, dengan menetapkan anggota, wal ajza'i, dan juz-juz, lillahi, bagi Allah SWT, itu muhalun, yang muhal. As-sunnah. Rasulullah SAW pula bersabda, iaitu halaka man kana qablakum bihadza darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'din wa innama nazala kitabullahi yusaddiqu ba'dahu ba'dan fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din fama alimtum minhu faqulu wa ma jahiltum fakiluhu ila alimihi. Orang-orang sebelum kalian, hadis ini riwayat Imam Ahmad, kalian hancur sebab ini. Mereka menolak sebahagian kitabullah dengan yang lain. Kitabullah diturunkan untuk saling membenarkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Maka jangan kalian dustakan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Apa yang kalian ketahui maka katakanlah. Dan apa yang tidak mengetahui maka pasrahkan kepada zat yang maha mengetahui. Okey. Ini jelas. Fakiluhu ila alimihi. Itu tahriru mahali nizah. Inti dia kat situ. Fala tala Rasulullah SAW hadhil ayata huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatun fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha' ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu fa idza ra'aita atau fa idza ra'aiti alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum ra'aital ladzina. Okey. Makna dia boleh baca sekali terjemah. Ni hadis riwayat Bukhari. Inti dia qala Rasulullah sallallahu fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika, ketika mana jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat
mutasyabihat dalam Al-Quran, maka mereka adalah yang dikehendaki oleh Allah. Jauhilah mereka. Okey. Lalu Ibnu Qutamah berkaitan dengan mutasyabihat dalam Al-Quran yang diharuskan tafwid berkata. Apa Ibnu Qutamah kata? Al-khamisu anna qaulahum, sesungguhnya ucapan mereka, amanna bihi, iaitu kami beriman dengannya, kullin min indi rabbina, anna qaulahum amanna bihi, iaitu kullum min, segala sesuatu, min indi rabbina, segala sesuatu datang daripada Tuhan kami, itu kalamun, iaitu yush'iru bitafwid, kalam yang memberi petunjuk kepada tafwid wa taslimi, dan menyerahkan lima pada perkara lam ya'lamuhu, yang tidak diketahui, li'ilmihim, pada ilmunya, li'ilmihim, pada bi annahu min indi rabbihim, bahawa ia datang daripada Allah, kama annal muhkam ma'luma ma'nahu min indihi, seperti halnya muhkam yang diketahui maknanya datang daripada dia. Ijma' salaf tentang tafwid. Sekarang apakah pendapat ulama tentang tafwid? Sekarang pendapat ulama tentang tafwid, ijma' salaf adalah sepakatan atau pendapat yang disepakati oleh para ulama salaf. Pertama adalah kalam yang dinukil daripada Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini rahimahullah. Alladzi nartadihi, ini yang dinukil dalam kitab Al-Aqidah An-Nizamiyah. Ini kitab dia. Al-Aqidah An-Nizamiyah. Ini kitab dia. Kitab Aqidah Nizamiyah ini adalah kitab muqarrar rasmi Imamul Haramain dalam bab akidah di Madrasah Nizamiyah, yang mana juga tempat Imam Al-Ghazali sempat menuntut dengan Imamul Haramain. Ini. So kitab ini dipakai. So tahqiq yang saya adalah tahqiq karangan atau tulisan Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, salah seorang ulama besar dan juga mufti terakhir Daulah Uthmaniyah, yang nanti setelah runtuhnya Uthmaniyah dia lari ke Mesir. Dan bila dia di Mesir, dia banyak menulis untuk mengrad terutamanya Salafi, kerana bagi dia punca kejatuhan khilafah salah satu dia adalah kerana Wahabi dan pemisahan Wahabi yang terjadi. So ini kena pastikan. Kena tegas dalam bab ini. Allazi nartadihi ra'yan wa nadinu Allah bihi aqdan. Perkara yang kami meridainya secara pendapat dan kami berpegang sebagai akidah, berpercaya dengan Allah dalam halnya sebagai akidah, ittiba'us salaf, iaitu adalah mengikuti ulama salafil ummat, wa dalilus sam'i qati', dan juga dalil sam'i yang qati'. Wa qad daraja sahbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah memilih jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tarkit ta'arudi, untuk meninggalkan melirik maknanya, wa darki ma fiha, dan mengetahui apa yang ada dalam ayat tersebut, wa hum safwatul Islam, sedangkan para sahabat ini adalah safwatul Islam, wal mustaqiluna bi a'ba'i syariah. Wa idza insarama asruhum wa asut tabi'in anil ittirab anit ta'wil, kana dzalika huwa al-wajh al-muttaba' fa haqqa ala dini ay ya'taqida tanziyahu al-bari an sifatil muhdatsina wa la yakhudu fi ta'wilil mushkilat wa yakillu ma'naha ila rabbi ta'ala. Dan tatkala habis masa-masa mereka dan juga masa tabi'in dari keguncangan takwil, maka itu adalah jalan yang diikuti. Maka benar bagi yang mempunyai agama meyakini tanzihnya Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk dan tidak membicarakan takwil-takwil muskilat serta menyerahkan maknanya kepada Allah Taala. Jadi ini jelas bahawa ulama salaf mereka beriman lalu menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tasfid tadi. Okey. Lalu Imam Ibnu Qudamah.
Imam Ibnu Qudamah berkata, kejap. Ini saya. Ada, ada. Kejap. Ya. Okey, maaf ada barang sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah pendapat Imamul Haramain yang menjelaskan bahawa ulama atau para salafus soleh memang mazhab dia adalah mazhab tafwid. Dan kita tahu bahawa Imamul Haramain sendiri dalam kitab-kitab dia, dia termasuk juga ulama yang mentakwil yang ada dalam kitab Al-Irsyad, Asy-Syamil dan lain-lain. Berarti ini menunjukkan dalam bab tafwid dia justru berpegang pada mazhab. Dalam bab ini walaupun dia menerima takwil tapi dia juga berpegang pada mazhab tafwid yang dianggap lebih dia redai. Alladzi nartadihi ra'yan wa nadinullah bihi. Ini. So itu tapi inti dia makna tafwid dia apa? Tafwid dia adalah menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu dia teruskan. Disebutkan lagi Ibnu Qudamah.
Wa hadha mimma la na'lamu fihi baina salafina rahimahumullah ikhtilafan wa munkiru lahu imma jahilun wa mutajahilun qalilud dini wal haya la yakhafu min Allah ta'ala idh kadzaba wa la yastahyi minan nas idza kadzaba wa nahnu ala tariqati salafina wa jadati a'immatina wa sunnati nabiyina ma ahdasna qaulan wa la zidna ziyadatan bal amanna bima jaa wa amararnahu kama jaa wa qulna bima qalu wa sakatna amma sakatu anhu wa salakna haitsu salaku. Dan ini dari sesuatu yang kami tidak mengetahui ikhtilaf di antara salaf kami rahimahullah. Yang ingkar terhadapnya ada kalanya jahil atau pura-pura jahil yang sedikit agama dan sifat malunya. Tidak takut kepada Allah Ta'ala ketika berdosa. Tidak malu kepada manusia ketika berdosa. Dan kami berada di jalan salaf kami dan jalan para imam-imam kami dan sunnah Nabi kami. Kami tidak membuat ucapan baru dan tidak pula menambahkannya. Bahkan kami beriman terhadap apa yang datang dan memperlakukannya seperti datangnya. Kami katakan sebagaimana mereka mengatakannya dan kami diam dari apa yang mereka diamkan. Ini adalah dan kami mengikut jalan mereka. Okey. Lalu kita boleh tengok pula kalam Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-hujjatu as-saniyatu ala sihhati madhhabis salaf at-tamassuku bi ijma'is sahabati radhiyallahu anhum. Anna hadhihi al-mutashabihati fil Qur'ani wal akhbari kathiratun. Wad-dawa'i ila al-bahsi anha wal wuquf ala haqa'iqiha mutawafiratun. Falau kana al-bahsu an ta'wiliha ala sabili tafsil jaizan lakana aula al-khalqi bidzalika as-sahabah wa tabi'un radhiyallahu anhum. Walau fa'alu dzalika lashtahara wa nukila bitawatur. Wa haitsu lam yunqal an wahidin minas sahabati wa tabi'in al-khawda fiha. Alimna anna al-khawda fiha ghairu jaizin. Maksud dia apa? Hujah kedua akan kesahihan mazhab salaf iaitu tafwid adalah mengikuti ijma' sahabat radhiyallahu anhum. Bahawa ayat Al-Quran dan hadis mutasyabihat adalah banyak. Dan pendorong membahasnya dan berhenti atas hakikatnya ada secara lengkap. Maka andai membahas takwilnya dengan jalan terperinci hukumnya boleh. Tentu makhluk yang berhak dengan itu adalah para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Dan jika mereka melakukan tentu akan popular dan akan dinukil dengan mutawatir. Dan sekiranya membicarakannya tidak pernah dinukilkan dari salah satu sahabat dan tabi'in, maka kami tahu bahawa membahasnya adalah tidak boleh. Okey. Tidak membahaskan maknanya dan diam. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad juga adalah mazhab salaf yang khas dengan tafwid. Sedangkan dakwaannya bahawa salaf mengetahui makna sifat mutasyabihat adalah dakwaan tanpa bukti. Ini adalah inti persoalan yang kita utarakan kepada mereka. Jadi dari kalam ulama-ulama yang menukil dan menjelaskan atau menukil, mengkomentar tentang ayat-ayat mutasyabihat seperti yadun dan lain-lain, apakah mereka tahu maknanya atau mereka menyerahkan makna kepada Allah? Tak tahu maknanya, serahkan kepada Allah. Jawab dia, mereka beriman dengan ayat lalu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meletakkan, tidak memberi tafsiran, tidak memberi makna dan lain-lain. Okey. Ucapan ulama tentang tafwid. Sekarang ni ucapan ulama tentang tafwid. So, of course, golongan salafi dia hentam tafwid. Bahkan seperti yang saya nukil dalam kitab At-Tauhid, Saleh Fauzan Al-Fauzan hentam. Maka ini contoh dia kalam ulama salafi tentang masalah tafwid. Jadi nama ulama tersebut adalah iaitu Abdul Rahman bin Saleh Mahmud. Dia buat dalam kitab syarah dia terhadap Lum'ah I'tiqad. Apa dia kata? Inna madhhab at-tafwidi mukhalifun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Auzubillah. Sesungguhnya mazhab tafwid
itu bercanggah atau menyalahi pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Walam yakul bihi ahadun minhum. Bahkan dia berani menetapkan bahawa tidak ada seorang pun daripada ulama mazhab ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan atau berpendapat dengan makna tafwid. Wa innama huwa madhhabun. Tafwid ini hanya sebuah mazhab li tawaifah, bagi golongan-golongan atau taifah-taifah inharafat an manhajis sahih, yang telah berpaling atau terpaling dari manhaj yang benar li ahli sunnati wal jamaah, bagi ahli sunnah wal jamaah. Nauzubillah min zalik. So nampak di twist. So dia nak kata basically ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka claim adalah salafus soleh. Of course, melainkan mereka hari ini kata salafus soleh pun bukan ahli sunnah wal jamaah, itu tak adalah, tak terjadilah, dan itu bukan dakwaan mereka. Maksud dia sekarang, bagi kita dah kata bahawa mazhab salafus soleh, iaitu ada dari kalangan mereka yang mentafwid, dan ini adalah ijma'. Melainkan sebahagian kecil daripada mereka yang memilih kepada takwil, yang akan kita jelaskan nanti. So, kalau dia kata macam ni, dia nak kata seolah-olah ulama salaf ni tak tafwid. Tapi dia memiliki makna isbat seperti mazhab Ibn Taymiyah. Walhal itu adalah batil. Kerana apa? Ini adalah pendapat-pendapat ulama salaf sendiri yang menunjukkan erti tafwid. Dan pendapat ulama tentang perkara ini. Yang menariknya, ketika dia mengeluarkan ulama-ulama yang melakukan tafwid daripada ahli sunnah wal jamaah, secara otomatik dia akan mengeluarkan berbagai ulama salafus soleh atau ulama-ulama salaf sendiri dan juga khalaf yang menjelaskan perkara ini. Contoh dia, kita nukil kepada Imam At-Tahawi. Siapa Imam At-Tahawi? Imam Ja'far At-Tahawi. Ja'far At-Tahawi ini adalah pengarang kitab akidah yang terkenal. Ni. Abu Ja'far At-Tahawi. Ini kitab dia. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dulu waktu saya buat master, kita kena hafal ni. Kena hafal akidah ni. So dalam hal ini, Imam At-Tahawi berkata di dalam page, kalau matan ni nombor 9 lah. Setelah dia waman wasafallaha ta'ala bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Setelah dia menerangkan bab tu. Jadi Imam Tahawi ni ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja Salafi suka mencuri Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan dipakaikan pakaian Salafi. Padahal tak, dia ahli sunnah wal jamaah seperti yang telah saya syarahkan dalam pengajian saya kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Kawakib Al-Lama'ah fi tahqiqil musamma bi ahli sunnati wal jamaah. Apa Imam Tahawi kata? Wa kullu ma jaa fi dzalika minal hadisi as-sahihi anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama qala. Okey. Lalu apa? Wa ma'nahu ala ma arada. Makna dia sesuai dengan apa? Jadi terjemahan dia, segala apa yang telah datang daripada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW, maka ia adalah seperti yang disebutkan. Dan maknanya ala ma arada, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. La nadkhulu fi dzalika. Kita tak masuk pada perkara ini. Jadi kita jangan terjun dalam ini. Wala la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, dalam keadaan mentakwilkan dengan pendapat kita sendiri. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, dan jangan kita sangka-sangka saja, prasangka saja dengan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla. Kerana sesungguhnya tidak selamatlah dalam agama Allah ini melainkan orang yang menyerahkan diri dia atau menyerahkan perkara ini kepada Allah SWT, wali rasulihi, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, waradda ilma ma ishtabaha alaihi ila alimihi, dan menolak atau mengembalikan pengetahuan pada apa yang telah samar atau yang terjadi tashbih, persamaan, alaihi padanya, kepada alimihi, iaitu zat Allah Subhanahu taala yang Maha mengetahui. Ini jelas. Sebab itu dalam kitab Ja'far At-Tahawi ini sendiri, dia jelas mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini bersih atau tidak bertempat. Tidak bertempat
tidak berarah seperti yang dimaknakan oleh golongan-golongan yang mengatakan Allah berada di atas langit. Dalam hal ini jelas dia kata kat mana ya? Dulu saya hafal, iaitu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dekat dalam ni ada, iaitu menafikan ni. Ta'ala Allahu 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal adawati la tahwihi al jihatu as-sittu kasairil mubtada'at. Ini iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala bersih daripada hudud. Hudud ni batasan. Wal ghayat. Ghayat ada limitation. Wal arkan wal adawat, dan dia tidak tidak memiliki arah yang 6, atas bawah, berarti atas bawah, kiri kanan depan belakang, seperti pendapat-pendapat orang yang nilah yang diada-adakan oleh orang yang datang setelahnya. Okey, ini jelas akidah At-Tahawiyah. Akidah Tahawiyah karangan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Okey. Mungkin insya-Allah kalau ada waktu kita kalau kita diberi kesempatan, nanti kalau universiti dah buka, DUIA kita buka daurah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Akidah Tahawiyah, matan dia kita syarahkan dengan kitab-kitab yang muktabar. Okey. Ja'far At-Tahawi. Sekarang kita masuk Al-Khattabi. Al-Khattabi, apa dia kata? Al-mutasyabihu yaqa'u bihi al-iman wal-imu adh-dhahir wa yuwakkalu batinuhu ila Allah azza wa jalla wa huwa ma'na qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu ila Allah. Jadi mutasyabih ini yaqa'u bihi al-iman wal-imu adh-dhahir. Mutasyabih beriman dengan dan ilmu zahir serta diserahkan batinnya kepada Allah azza wa jalla. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya tiada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Lalu dia kata wa inna ma hadzur rasihina, bahagian ulama-ulama yang rasikhina fil ilmi ayyaqulu untuk mereka berkata aman nabihi, iaitu mereka berkata kami beriman dengannya. Semua adalah kullun min indi rabbina, semuanya datang daripada Tuhan kami. Wa qauluhu wa jaa rabbuka, dan firman Allah SWT datang. Allah Subhanahu Wa Taala jaa iaitu datang tadi, sementara malaikat berbaris-baris, wal malaku saffa saffa, wal qawlu fi jami'i dzalika 'inda ulama is-salaf huwa ma qulnahu. Iaitu apa pembicaraan dalam hal ini semua menurut ulama salaf adalah apa yang telah aku katakan. Boleh buka dalam kitab Al-Asma' wa Sifat halaman 454. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606 Hijriah. Taqriru madhhabis salafi. Hasilu hadha mazhab anna hadhihi. Adapun menetapkan mazhab salaf, yang mana mazhab salaf itu adalah hasil daripada mazhab ini, anna hadhil mutasyabihat, sesungguhnya mutasyabihat ini yajibu al-qat'u fiha, iaitu wajib dipastikan bahawasanya bi anna muradallahi ta'ala, sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah SWT minha daripadanya, syai'un adalah sesuatu ghairu zahiriha, bukan sesuai dengan zahirnya. Summa yajibu, lalu wajiblah tafwidu maknaha, untuk menyerahkan maknanya ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yajuzu al-khawdu fi tafsiriha, dan tidak boleh untuk membicarakan tafsirnya. Boleh buka dalam kitab Asasut Taqdis. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Banyak lagi ibarat. InsyaAllah besok kita boleh baca terus ibarat tersebut. Dan memang lambat lagi lah kalau nak khatam kitab ini. Mungkin ada soalan. Apakah perbezaan konsep alam qadim Syekh Ibn Taymiyah dengan falasifah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kena buka
Dalam masalah ini saya tak dapat nak jawab sekarang. Nantilah satu saat saya baca balik apakah perbezaan dia. Cuma ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Subki dan lain-lain memang hentamlah Ibnu Taimiyah dalam bab alam qadim ini. Kalau perbezaan yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Rushd, Imam Abdul Rushd Al-Hafidh, dia kata kalau yang boleh dia kata adalah alam ini qadim an syai'in. Sedangkan yang Allah Subhanahu Wa Taala ini qadim bila an syai'in. Tapi pendapat ini juga ditolak oleh kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu pembahasan dalam kitab Tahafut At-Tahafut. Lalu Arif, salam Ustaz, nak tanya, ada tuan guru di fatwa ini menyatakan bahawa salaf juga memegang kaedah isbat hakikat dan serah kaifiat, dan dia berikan contoh seperti isbat sifat istiwa dalam ayat dan serta kaifiat kepada Allah, dan dia menyatakan ini adalah pegangan salaf di kawasan Hijaz seperti Imam Malik bin Ghazali. Pertama, siapa? Kita tak menilai siapa yang berbicara, sama ada dia datang dari Fatani ke, sama ada dia datang daripada Mekah ke, daripada Madinah ke, dia duduk dalam Kaabah ke, semua perkara tersebut kalau menyalahi fakta, salahlah. Jadi fakta yang kita dah baca tadi, ibarat-ibarat ulama, so faham sendiri dan jawab sendiri dalam bab ini. Okey. Adapun salaf yang tafwid, makna pula adalah pegangan salaf yang berada di Mesir. Seperti beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat tapi maknanya diserahkan kepada Allah. Ini saya masih confused. Imam Ghazali, mana Imam Ghazali memaknakan seperti itu yang tadi? So ini kena pertanyakan balik. Dia kata ini datang daripada mana, apa rujukan dia dan apa maksud dia. Mungkin kita salah faham maksud ulama Fatani yang sebut tersebut. Tapi kena tengok dulu siapa. Kerana di Fatani ni tak semuanya ahli sunnah wal jamaah. Yang salafi wahabi pun banyak. Bahkan dia di julang-julang di Malaysia ni. So kena hati-hatilah. Yang pertama, soalan. Adakah benar pernyataan seperti ini yang dikatakan? Iaitu dan pendapat yang pertama itu adakah selari dengan pegangan syar'i? Itu saya tak faham apa maksud pegangan yang pertama. So kena tengok siapa yang kata dan apa maksud dia lagi. Berdasarkan apa yang dikatakan, apakah titik atau poin yang berbeza dengan pendapat salafiyah muasirah sekarang? Jika tidak keberatan, boleh Ustaz datangkan contoh sekali. Itu saya tak boleh jawab lah. Semua itu saya tak boleh jawab. Apakah kitab rujukan yang baik untuk dirujukkan berkenaan permasalahan ini? Buka kitab ni lah yang paling senang. Kitab ini, tapi paling tebal lah ni juga. Ini boleh. Okey. Macam mana yang dikatakan menafikan kaif? Okey. Menafikan kaif macam mana? Kita kena faham. Kalau dia kata ada kaif tapi tidak tahu kaif, itu berarti kata ada kaif. Kalau ada kaif berarti dia itu ada persamaan dengan makhluk. Ini tak boleh lah. Ini adalah pendapat yang isbat. Kerana dia tidak menafikan. Dia bukan mengatakan ketika menafikan kaif bila kaifin, bukan berarti dia kata tidak ada kaif. Tapi dia kata ada kaif cuma la na'rifuha. Ini kena faham. Contoh dia, Allah ada tangan. Tangan Allah, cuma macam mana tangan Allah tu kita tak tahulah. Dia selalu bagi contoh. Tengok. Tangan Ali tak semestinya sama dengan tangan Umar. Atau tangan Ali, tangan manusia mesti berbeza dengan tangan tangan monyet. Atau berbeza dengan bahu jalan berbeza dengan bahu manusia. Dia selalu bagi contoh macam tu. Tidak ada bahu. Ini dah salah. Ini dah salah. Kenapa dah salah? Berarti dia kata ada kaif. Cuma dia kata kita tak tahulah tangan Allah macam mana. Kita tak tahulah macam mana kaifa. Kaifiyah tu. Iaitu bagaimana bentuk tangan Allah SWT. Itu dah salah. Kerana dia akan memberi makna jawareh. Ini masalah dia. So, yat itu apa? Wallahualam, kita serahkan kepada Allah. Itu tafwid. So itu yang ulama menggunakan bahasa, ulama salah menggunakan ulama bila kaifin wala takyifin. Tak boleh, tidak ada kaif dan tidak boleh ditakyifkan. Wala tashbihin wala ta'tilin. Ta'til maksudnya ini bukan sifat. Tak, ditetapkan. Kena faham. Okey. Macam mana yang dikatakan? So, okey, kitab rujuk ni Al-Farqu Al-Azim baina tashbihi wa baina tafwidi wa tajsim or something. Itu. Saya ada kitab tu.
Ada nantilah InsyaAllah ulama besar kita iaitu Ustaz Raja Mukhlis dia akan terjemah kitab tersebut insya-Allah. Dia yang promote saya kitab tu dulu. Okey. Lalu Ustaz, betul ke dalam Al-Ibanah Imam Asy'ari kembali kepada salaf dan 3 marhalah hidupnya? Saya dah buat video tapi video tu tak keluar lagi. Pertama kita kena tahu Imam Abu Hasan Asy'ari ni ulama besar yang mana dia punya tarjamah mesti diketahui oleh ulama-ulama yang datang setelahnya, awal-awal dari datang setelahnya. Imam Ibnu Asakir meninggal tahun 500 lebih, dia termasuk yang awal juga yang menceritakan tentang Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia tidak meriwayatkan bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari ada 3 marhalah. Bahkan Ibnu Fura mengatakan Imam Abu Hasan Asy'ari dari Mu'tazilah kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya 2. So, Al-Ibanah, apabila kita tetapkan kita Al-Ibanah, bukan cetakan-cetakan Salafi yang dia cetak tu, bukan. Tapi yang ada dalam Tabiin Kazim Muftari, maka kita akan nampak bahawa dia tidak jauh beza dengan Asy'ariyah yang ada pada hari ini. Sama sahaja. Sama sahaja. So, dia ini, sebab itu kena gabungkan 2 kitab, iaitu Al-Luma' dan juga kitab Al-Ibanah. Bukan Al-Ibanah yang cetak lah, yang dalam Al-Tabiin Kazim Muftari. Begitu juga Risalatul Khawf, Istihsanul Khawf fi Ilmil Kalam. Okay. Yang kelima, apa tahqiq terbaik untuk rujukan kitab Al-Ibanah? Seperti saya kata, buka Tabiin Kazim Al-Muftari, tahqiq Darut Taqwa, cetakan Darut Taqwa. Besok insya-Allah saya bawa, saya cuba bacakan. Petikan daripada kitab tersebut insya-Allah. Okey, sekian saja daripada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.